Meringankan yang gemetar tiada bersatapi bentar dipenuhi, namun statistik kan melindungi, statistik petunjuk reality. Kesejahteraan negara perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang, tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi, statistik petunjuk reality. Kesejahteraan negara perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang, tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa di bandar dan desa, walau di mana saja tidak mengingat bangsa. Tanggung jawab kita bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup semua rumah jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita tiada ketinggalan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita, panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Panci aspirasi negara, terima kasih.
ekonomi. Panci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita. Panci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Panci menghitung Malaysia. Tak kira walau apa cabaran dan aral melintang, statistik meringankan segala beban yang menjelma. Gementar tiada, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Harapan, keamanan, impian, kedamaian. Harapan, keamanan, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam banci 2020 dan salam statistik. Alhamdulillah, pada tengah hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia sekali lagi akan mengeluarkan statistik berkaitan perdagangan luar negeri, iaitu bagi bulan rujukan Jun 2021. Buletin Perangkaan Perdagangan Luar Negeri Malaysia barangan memaparkan maklumat berkaitan ekspor dan import mengikut sektor, ekspor mengikut produk utama terpilih, import mengikut penggunaan akhir, rakan dagangan utama dan dagangan dengan ASEAN, serta prestasi perdagangan negara serantau. Seterusnya adalah prestasi perangkaan perdagangan luar negeri. Jumlah perdagangan Malaysia pada Jun 2021 mencatatkan pertumbuhan 29.3%, mencecah 188.7 bilion berbanding 145.9 bilion pada tahun sebelum-sebelumnya. Hot kekal pada tahap yang tinggi, meningkat 27.2% kepada 105.5 bilion berbanding Jun 2020. Import pada Jun 2021 bernilai 83.2 bilion, meningkat 32.1% tahun ke tahun. Imbangan perdagangan kekal merekodkan lebihan dengan nilai 22.2 bilion, meningkat 11.7%.
Ekspor Malaysia kekal pada tahap tinggi, berkembang 27.2% kepada 105.5 bilion. Ekspor mengikut produk utama terpilih ialah barangan elektrik dan elektronik iaitu 35.2% daripada jumlah ekspor, mencatat pertumbuhan 2 digit 14.1% iaitu 4.6 bilion kepada 37.2 bilion. Minyak kelapa sawit dan hasil keluaran berasaskan minyak kelapa sawit iaitu 9.7% daripada jumlah ekspor, meningkat 3.7 bilion iaitu 56.6% kepada 10.2 bilion. Keluaran petroleum bertapis menyumbang 7.6% kepada jumlah ekspor, berkembang 4.3 bilion atau 114.5% kepada 8 bilion seiring kenaikan kedua-dua nilai purata seunit iaitu 85.3% dan volume ekspor iaitu 15.8%. Import Malaysia pada Jun 2021 berjumlah 83.2 bilion, mencatatkan pertumbuhan 32.1% atau 20.2 bilion. Berdasarkan tahun ke tahun, import mengikut penggunaan akhir mencatatkan peningkatan dengan kenaikan barangan perantaraan, barangan modal dan barangan penggunaan. 3 kategori utama import mengikut penggunaan akhir yang merangkumi 71.6% daripada jumlah import adalah barangan perantaraan bernilai 43.7 bilion atau 52.5% daripada jumlah import, meningkat 25.3% disebabkan oleh kenaikan import bekalan industri diproses iaitu 5.2 bilion atau 40%, bekalan industri utama iaitu 1.4 bilion atau 62.1%, alat ganti dan aksesori untuk kelengkapan pengangkutan iaitu 915.2 juta atau 64.4%, dan makanan dan minuman diproses khusus untuk kegunaan industri iaitu 913.2 juta atau 118.5%. Barangan modal berjumlah 8.6 bilion iaitu 10.3% daripada jumlah import, meningkat 15.2% disebabkan oleh import barangan modal kecuali peralatan pengangkutan yang lebih tinggi iaitu 376.2 juta atau 5%, dan barangan penggunaan berjumlah 7.3 bilion iaitu 8.8% daripada jumlah import, meningkat 19.2% disebabkan oleh import makanan dan minuman diproses khusus untuk penggunaan isi rumah iaitu 450.6 juta atau 24.9%, barangan tidak tahan lama iaitu 256.4 juta atau 15.7%, barangan tahan lama iaitu 169.9 juta atau 21.1%, dan makanan dan minuman utama khusus untuk penggunaan isi rumah iaitu 118.6 juta atau 14%. Pertumbuhan ekspor dan import pada Jun 2021 didorong oleh pertumbuhan sektor pembuatan, sektor pertanian dan sektor perlombongan. Bagi sektor pembuatan, ekspor barangan perkilangan pada Jun 2021 merangkumi 86.6% daripada jumlah ekspor, berkembang 25.8% atau 18.7 bilion tahun ke tahun kepada 91.3 bilion. Barangan perkilangan yang merupakan 87.6% daripada jumlah import meningkat 32.9% daripada 54.8 bilion pada Jun 2020 kepada 72.9 bilion. Bagi sektor pertanian, ekspor keluaran pertanian menyumbang 8.3% kepada jumlah ekspor, meningkat 40% daripada 6.3 bilion kepada 8.8 bilion tahun ke tahun. Import keluaran pertanian iaitu 6.7% daripada jumlah import, meningkat 50% atau 1.9 bilion tahun ke tahun kepada 5.6 bilion. Bagi sektor perlombongan, ekspor hasil perlombongan yang mewakili 4.7% daripada jumlah ekspor mencatat pertumbuhan positif
iaitu 32.9% daripada 3.7 bilion pada Jun 2020 kepada 5 bilion. Import hasil perlombongan berjumlah 3.7 bilion, menyumbang 4.5% daripada jumlah import Malaysia, meningkat 16.1% berbanding Jun 2020. Bagi rakan dagangan utama, China dan Amerika Syarikat merupakan rakan utama negara pada Jun 2021 dengan sumbangan 30.3% kepada jumlah dagangan Malaysia. Ekspor ke China berjumlah 17.6 bilion, mewakili 16.6% daripada jumlah ekspor, mencatatkan peningkatan 18.5% atau 2.7 bilion tahun ke tahun. Ekspor ke Amerika Syarikat pada Jun 2021 berjumlah 12.9 bilion dan menyumbang 12.2% kepada jumlah ekspor Malaysia, meningkat 32% atau 3.1 bilion tahun ke tahun. Import dari China yang mewakili 24.5% daripada import Malaysia, meningkat 43% atau 6.1 bilion kepada 20.4 bilion. Import dari Amerika Syarikat bernilai 6.4 bilion, menyumbang 7.6% kepada import Malaysia, meningkat 10.6% atau 609.1 juta tahun ke tahun. Bagi perdagangan dengan ASEAN, ekspor ke ASEAN pada Jun 2021 merangkumi 25.6% daripada jumlah ekspor, meningkat 22.7% daripada 22 bilion pada Jun 2020 kepada 27 bilion. Import dari ASEAN pada Jun 2021 berjumlah 17.9 bilion dengan sumbangan 21.5% kepada jumlah import, meningkat 30.8% berbanding tahun sebelumnya. Bagi prestasi perdagangan negara serantau, dalam terma dolar US, Malaysia merekodkan peningkatan bagi ekspor iaitu 31.5% dan import iaitu 36.6%. Prestasi yang lebih baik ini selari dengan prestasi negara-negara serantau seperti Singapura, Indonesia, Vietnam, Taiwan, Jepun dan Republik Korea. Maklumat yang lebih menyeluruh berkaitan perdagangan luar negeri bulan Jun akan dimuatkan di dalam penerbitan Perangkaan Perdagangan Luar Negeri yang akan diterbitkan pada 4 Ogos 2021. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 iaitu Banci 2020 secara dalam talian e-census sedang dilaksanakan di seluruh negara sehingga liputan penuh dapat dicapai. Semua penduduk Malaysia diseru untuk memberikan kerjasama dalam menjayakan Banci Malaysia 2020 bagi memastikan tiada yang ketinggalan kerana data anda masa depan kita. Sila layari portal Banci Malaysia 2020 di www.mycensus.gov.my atau media sosial @mycensus2020 untuk maklumat lanjut. Sekian, terima kasih. Jabatan Perangkaan Malaysia menyusun dan menerbitkan Statistik Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS bagi tahun 2020 meliputi keluaran dalam negeri kasar, ekspor dan guna tenaga. Prestasi KDNK PKS pada harga mara bagi tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan negatif 7.3% dengan nilai ditambah RM
512.8 bilion. Sepanjang tahun 2020, krisis kesihatan yang berpanjangan disebabkan oleh pandemik COVID-19 telah mempengaruhi ekonomi Malaysia, terutamanya aktiviti PKS. Pertumbuhan KDNK PKS pada tahun 2020 adalah lebih rendah berbanding pertumbuhan KDNK Malaysia dan bukan PKS yang mana masing-masing mencatatkan pertumbuhan negatif 5.6% dan negatif 4.6%. Sumbangan PKS kepada KDNK menyusut kepada 38.2% berbanding 38.9% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, KDNK PKS telah mencatatkan pertumbuhan negatif 7.3%, yang mana lebih rendah berbanding KDNK Malaysia untuk pertama kalinya dalam tempoh 17 tahun sejak 2003. Sektor pertanian mencatatkan sumbangan KDNK PKS tertinggi dengan sumbangan sebanyak 54%, diikuti oleh sektor pembinaan 48.7% dan sektor perkhidmatan 41%. Secara keseluruhan, sektor perkhidmatan bertumbuh negatif 9.2%, mendominasi aktiviti PKS dengan sumbangan 62.1%. Diikuti oleh sektor pembuatan yang mencatatkan pertumbuhan negatif 2.9%, menyumbang 20.7%. Ekspor PKS mencatatkan penurunan 33.1% kepada RM117.8 bilion pada tahun 2020 disebabkan oleh sektor perkhidmatan bertumbuh negatif 62.1% dan pembuatan negatif 3.6%. Ekspor PKS bagi sektor pembuatan menyumbang sebanyak 69.3% kepada jumlah ekspor PKS pada tahun 2020. Destinasi utama bagi ekspor PKS sektor pembuatan adalah Singapura, China dan Amerika Syarikat. Ekspor PKS sektor perkhidmatan merosot kepada RM33.9 bilion. Kemerosotan ini disumbangkan oleh aktiviti perjalanan, pengangkutan dan perkhidmatan perniagaan lain. Guna tenaga PKS pada tahun 2020 menyumbang 48% daripada jumlah guna tenaga nasional, merekodkan seramai 7.3 juta orang, jatuh 0.9% atau bersamaan dengan 65,000 orang berbanding pada tahun 2019. Penurunan yang lebih besar dapat dilihat dalam guna tenaga PKS berbanding pengurangan guna tenaga nasional, menunjukkan PKS lebih terkesan dengan krisis kesihatan COVID-19. Guna tenaga PKS dalam sektor perkhidmatan merekodkan sumbangan tertinggi 49.9%, jatuh 0.6% untuk merekodkan 4.6 juta orang pada 2020. Tahun 2020 menyaksikan pertanian adalah satu-satunya sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif pada kadar lebih perlahan 0.5%, menyumbang 41.8% kepada jumlah guna tenaga sektor tersebut. Komposisi terbesar dalam guna tenaga PKS disumbangkan oleh sektor perkhidmatan sebanyak 63.3%, diikuti sektor pembuatan sebanyak 16.4% dan sektor pertanian sebanyak 10.7%. Berikutan prestasi ekonomi yang merosot pada tahun 2020, produktiviti buruh PKS yang diukur sebagai nilai ditambah
para pekerja jatuh 6.5% dengan merekodkan nilai produktiviti RM 70,706 pada tahun tersebut. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai prestasi perusahaan kecil dan sederhana PKS tahun 2020, penerbitan ini boleh diakses dan dimuat turun secara percuma melalui aplikasi e-statistik di laman web DOSEM